Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, hari ini saya akan meneruskan pembelajaran kita iaitu bab 2 tentang pasaran. Okey, saya akan meneruskan dengan 2.1 keseimbangan pasaran. Okey, di akhir pembelajaran kita pada hari ini, pelajar akan dapat menjelaskan hukum permintaan, melukis dan menjelaskan pembentukan kelok permintaan individu dan menghuraikan penentu permintaan. Okey, sebelum kelas kita bermula, saya ingin menunjukkan satu video ringkas. Mari kita saksikan. Benar, sedap ni. Berapa harga? Pak ni RM5 saja. RM5 ya, sebaik saya ada RM5. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Okey, video tadi menerangkan tentang jual beli. Adakah video tadi berkaitan dengan permintaan? Okey, kita lihat apakah maksud permintaan yang sebenarnya. Okey, permintaan merujuk kepada keinginan dan kemampuan seseorang individu untuk membeli barang atau perkhidmatan pada suatu tingkat harga tertentu dan dalam jangka masa tertentu. Video tadi ada berlaku permintaan kerana Cikgu Alia telah membeli roti daripada Cikgu Ain. Kerana Cikgu Alia mempunyai keinginan untuk makan roti dan mempunyai kemampuan untuk beli roti tersebut yang berharga RM5. Okey. Individu membeli barang mengikut kemampuannya dan tingkat harga barang itu sendiri. Jadi, sesuatu keperluan dan kehendak individu dianggap sebagai permintaan jika disokong dengan kuasa beli iaitu kemampuan. Permintaan tidak wujud jika individu menginginkan sesuatu tetapi tidak mampu membayarnya. Macam tadi, kalau Cikgu Alia tidak mempunyai duit berjumlah RM5, walaupun dia berkeinginan untuk makan roti tersebut, tapi dia tidak boleh membelinya kerana dia tidak mampu untuk membayarnya. Jadi permintaan tidak wujud. Okey, dalam topik ini, permintaan yang dipelajari adalah merujuk kepada permintaan berkesan. Apakah permintaan berkesan? Permintaan berkesan adalah permintaan yang disokong oleh kuasa beli atau kemampuan membayar. Okey, saya teruskan dengan hukum permintaan. Hukum permintaan menyatakan bahawa semakin tinggi harga sesuatu barang, maka semakin kurang kuantiti diminta terhadap barang yang tersebut dan sebaliknya. Semakin rendah harga, semakin tinggi kuantiti diminta terhadapnya. Jadi contoh kalau harga gula adalah tinggi, jadi kita tidak membelinya. Jadi kuantiti terhadap gula akan berkurang. Ingat, hukum permintaan adalah songsang. Bila harga naik, kuantiti menurun. Bila harga menurun, kuantiti meningkat. Kalau harga mahal, kita nak beli ke? Kita tak nak beli. Jadi, kuantiti menurun. Okey, di sini adalah contoh jadual permintaan dan kelok permintaan individu. Di sini ada jadual permintaan dan di sini adalah kelok permintaan. Macam mana cara untuk melukis kelok permintaan ini berdasarkan jadual permintaan ini. Jadi saya akan tunjuk cara untuk melukis kelok permintaan berdasarkan jadual permintaan yang disediakan. Okey, kita lihat video yang telah saya sediakan. Okey, sekarang cikgu akan tunjukkan cara untuk lukis kelok permintaan individu. Okey, first kali kita kena tengok jadual yang disediakan. Di sini dia ada sediakan jadual harga dan kuantiti diminta.
Okey, bagi harga RM2, kuantiti diminta adalah 40 unit. Bagi harga RM4, kuantiti diminta adalah 30 unit. Dan bagi harga RM6, kuantiti diminta adalah RM20. Nampak tak? Dia hubungan songsang. Harga makin tinggi, 246 tinggi, kuantiti diminta menurun, 432. Dia adalah hubungan yang songsang. Harga meningkat, kuantiti menurun. Harga meningkat, kuantiti menurun. Okey. Selepas kita tengok jadual, yang pertama kita kena bina paksi menegak untuk harga. Jadi di sini cikgu tulis titik origin kosong dan harga 246. Jangan lupa untuk tulis harga. Okey, di sini adalah kita letak harga-harga ni mengikut kesesuaian jadual yang diberikan. Okey. Seterusnya kita akan bina paksi mendata untuk kuantiti diminta. Jadi kuantiti diminta adalah 20, 30, 40. Ambil pembaris dan gariskan. Jangan lupa juga untuk tulis kuantiti. Okey. Kesilapan besar pelajar, dia tulis 40, 30, 20. Sebab ni 40, 30, 20. Sepatutnya dia tulis dari kecil ke besar, bukan besar ke kecil. Jangan ikut macam ni. Okey. Okey, sekarang kita tengok jadual. Kita tengok jadual dan kita tandakan titik kombinasi. Macam mana nak tandakan titik kombinasi tu? Kita tengok pada harga RM2, kuantiti diminta adalah RM40. Harga RM2, kuantiti diminta adalah RM40. Jadi, okey, di sini adalah titik kombinasi bagi harga RM2 dan kuantiti diminta RM40. Tandakan titik kombinasi tersebut. Bagi nama. Saya bagi nama A. Okey, seterusnya pada harga RM4, kuantiti diminta adalah 30. RM4, kuantiti diminta adalah 30. Di sini adalah titik kombinasi B. Dan seterusnya harga RM6, kuantiti diminta adalah 20. Harga RM6, kuantiti diminta adalah 20. Ini adalah titik kombinasi C. Jadi, ambil pembaris dan sambungkan titik kombinasi ini. Okey, selepas titik kombinasi disambung, maka terjadilah kelok permintaan. Jangan lupa tulis DD. DD adalah demand, yang bermaksud permintaan. Okey, berdasarkan kelok ini, kelok permintaan adalah mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Okey, itu adalah cara untuk melukis kelok permintaan individu. Jadi, bagi soalan berkaitan dengan bagaimana untuk menjelaskan pembentukan kelok permintaan individu. Okey, yang pertama, buat kelok dulu. Cara nak buat kelok macam yang saya tunjukkan sebentar tadi. Okey, setelah selesai membuat kelok, jelaskan tentang kelok tersebut. Okey, maka penjelasan yang pertama adalah menerangkan tentang paksi menegak dan mendata.
Okey. Yang pertama, paksi mendata menunjukkan kuantiti diminta dan paksi menegak menunjukkan harga. Yang kedua, apabila harga barang ialah RM2 seunit, kuantiti yang diminta adalah sebanyak 40 unit yang seperti yang ditunjuk oleh titik A. Okey, yang pertama cerita pasal paksi. Yang kedua, cerita pasal harga, hubungan antara harga dengan kuantiti. Pilih mana-mana harga. Seperti yang ni, dia pilih harga RM2 dan kuantiti 40. Okey, yang ketiga, cuba kaitkan peningkatan atau penurunan harga. Seperti yang ini, apabila harga barang meningkat dari RM4 kepada RM6, kuantiti barang yang diminta menurun dari 30 seunit kepada 20 seunit seperti yang ditunjukkan oleh titik B dan C. Okey, yang keempat, kelok permintaan terbentuk apabila titik kombinasi harga dan kuantiti diminta iaitu titik A, B dan C disambung. Ceritakan tentang kelok permintaan. Okey, yang terakhir, kelok permintaan mencerun ke bawah dari kiri ke kanan menunjukkan hubungan songsang antara harga dan kuantiti diminta seperti yang dinyatakan dalam hukum permintaan. Okey, itu sahaja